Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keenam, wahdaniyatu. Situ deh. Arti wahdaniyah keesaan Allah Ta'ala. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hari ininya kita masuk pada perbahasan sifat yang keenam daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifah sebagai ma'rifah ammah yang tafsili satu persatu. Nah, yaitu yang keenam dari segi tartibuz zikri. Keenam di sini makna tertib menyebut saja. Bukan makna keenam tu di zat Allah Ta'ala itu tidak. Nah, wa fi nafsil amri, pada diri perkara, mana pada diri zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Taala itu tidak ada dulu dan kedia, semuanya azali dan qadimah belaka. Semua sifat-sifat Tuhan azaliyah dan qadimah belaka.
Pas kita duk bilang 1, 2, 3 sampai kena ni, pada tertib membilang, menyebut saja. Dah. Keenamnya ialah wahdaniyah. Ini sifat yang sangat penting ni. Antara perkara yang sangat besar dalam perbahasan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ialah tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbahasan ini sangat lama dan sangat penting, sangat besar. Diambilkan satu daripada daripada juzuk perbahasan, iaitu sifat wahdaniyah, dijadikan nama bagi sekalian ilmu. Sebab tu dipanggil juga ilmu ni ilmu tauhid. Tauhid daripada wahada yuwahidu tauhidan. Mana apa? Ja'lu syai' wahid, itu makna tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kenapa tu namanya tauhid ilmu ni? Iaitu kerana satu daripada perbahasannya ialah wahdaniyah. Wahdaniyah, bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana wahdaniyah tu, kalau kira-kira nyata sirat mubalaghah dah tu. Kemudian tak pada kata wahdaniyah tu bukan tak litaknif, tu bukan tak yang menunjukkan mana muannats, tidak. Tapi tak litakkidil mubalaghah. Tak pada kata wahdaniyah tu tak lil mubalaghah atau tak litakkidil mubalaghah, nak menguatkan lagi kedalaman makna wahdaniyah. Itu macam malaikah ataupun allamah. Allamah tu sirat mubalaghah dah tu. Bersangatan alim. Lepas tu tambah tak belakang pula, allamatu. Yang sangat-sangat alimnya. Itu sangat-sangat alim. Gitu. Kalau sangat alim, mubalaghah dah. Lepas tu tambah pula tak belakang tu. Tak tu apa? Tak li takkidil mubalaghah, nak menguatkan lagi kedalaman makna. Alim tadi tu sangat alim, sangat-sangat alim. Tu makna gitu. Jadi wahdaniyah, sangat-sangat esa. Gitu. Jadi sebab tu dia bagi mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Itu dia panggil mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamakkan mimbabit tasmiyatil kulli, daripada bab mempernamakkan sekalian perbahasan di dalam ilmu ni dengan satu juzuk perbahasan daripada ilmu ni. Mana perbahasan dalam ilmu ni bukan berkisar tentang Tuhan saja, banyak lagi. Tapi dijadikan nama bagi sekalian perbahasan ni dengan satu juzuk perbahasan ilmu ni, iaitu apa? Wahdaniyah. Itu panggil ilmu tauhid. Macam kita duduk tasyahud itulah, orang panggil tasyahud pun panggil, tahiyyah pun panggil. Tasyahud kan apa? Ada asyhadu alla ilaha illallah. Itu orang panggil mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Atau panggil baca apa? Tahiyyah. Ada at-tahiyyah, bukan at-tahayyah ni. At-tahiyyatul mubah. Ada tahiyyah, maka dinamakan dengan sekalian bacaan itu dengan tahiyyah, atau dinamakan dengan tasyahud. Sebab apa? Ada juzuk bacaannya disebut asyhadu atau at-tahiyyah. Itu dia panggil apa? Mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamakkan sekalian dengan juzuk perbahasan. Itu. Tu supaya ilmu ni lah, ilmu tauhid. Duk cara esa Tuhan ke? Dak. Duk cara Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti sedia, baru Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti kekal, binasa Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti tak serupa akan yang baru, serupa Tuhan akan yang baru tentu tidak. Banyak perbahasan dalam ni. Lepas tu nama tauhid kan apa? Kerana satu daripada perbahasan yang sangat besar ialah tauhid, sehingga Quran sebutir itu banyak bicara tentang tauhid. Sebab tu tauhid itu dia ada tauhid ilmi khabari, ada tauhid iradi talabi. Itu
Tu. Mana? Kalau Quran bicara tentang segala nama-nama Tuhan, segala sifat-sifat Tuhan, itu nak cerita tentang tauhid ilmi khabari. Nah, tentang mengesahkan Allah hak bahasa ilmu, hak bahasa khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Quran. Nah, qul katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, iaitu Allah, dhamir halawasya'an dia panggil. Nah, bukan dia tulis kepada Muhammad kepada qul huwa, katakanlah hei Nabi Muhammad SAW, dia yakni Allah tu, nah, Allahu ahad, ialah Allah yang satu. Nah, asal ayatnya turun kerana Nabi SAW tu ditanya oleh fuak kafir. Nah, fuak kafir tanya mana? Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Nah, sif lana rabbaka ya Muhammad. Dalam riwayat lain, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat bandingkan kepada kami Tuhan kamu, hai Muhammad. Tuhan kami munafik duduk depan Kaabah. Nah, 300 ekor tu macam-macam jenis. Nah, tu Tuhan kami. Tuhanmu kami tak reti weh. Acu buat contoh sikit lagu mana? Ada muka ke, ada tangan ke, kena ada ni. Ada batida ke, kena senang kami nak kami nak faham Tuhanmu. Faghadiba Rasulullah, maka Rasulullah marah. Dalam riwayat lain Rasulullah tu ambil cekek dalam baju orang hak tanya tu. Nah, tu Sa'il tadi tu dicekek baju oleh Nabi. Nah, marah. Biasa Rasulullah tu sabar. Tapi oleh kerana soalan tu soalan yang tidak patut ditanya tentang ketuhanan, buat banding. Boleh lah tu buat banding. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tu maka merah muka Nabi. Nah, hingganya cekek baju tekak orang hak nanya tadi. Hampir-hampir Nabi nak lebok atas muka sebutir dek ni. Tapi tak adalah Rasulullah hak lagu tu. Turun Jibril alaihi salam. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Allah. Dia hak mu tanya, hak kafir tanya tadi tu. Nah, Allah tu Tuhan tu lagu mana? Allahu ahad. Jawab lagi ni. Allah tu satu. Allahus samad. Dialah tepat semua tupu. Nah, lam yalid walam yulad. Dia tidak diperanak dan tidak beranak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun nak boleh kufu, nak banding dengan dia, tak boleh. Tak suruh tanya banding ke mana, nisbah ke mana. Maka surah tu dinamakan suratul ikhlas. Pelik. Tak ada cara tentang ikhlas tu. Ikhlas tu cara dalam lam yakuni ni ada. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tu ada cara ikhlas. Wa ma umiru, tidak diperintah mereka itu hamba tu, nah, ibadat pada Allah, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka supaya ikhlas. Nah, ada. Tapi surah tu tak panggil surah ikhlas. Nah, orang panggil surah lam yakuni. Suratul Ikhlas tak sebut bahasa ikhlas. Ya pelik tu ni. Duk cerita tentang sifat-sifat tu. Tapi namanya ikhlas. Banyaklah. Kenapa? Ulama jawabnya banyak. Setengah daripadanya ialah, nah, orang-orang yang nak mengajar tauhid, nak menyeru orang kepada Allah, mengesahkan orang pada Allah Taala ni, mestilah kena ikhlas. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Mana jalanku? Ad'u ilallahi ala basiratin, menyeru manusia kepada Allah di atas basirah, dalil penglihatan yang sangat jelas, penglihatan hati, mata hati yang sangat jelas. Nah, seru kepada Allah nah. Ya Allah gitu kah? Bukan. Pertama tak ada tauhid ilmi khabari. Apa? Ajar kena hukum sifat ketuhanan dan hukum ketuhanan Allah Ta'ala itu sendiri. Ini tak mengaji tauhid ni jalan. Ad'u ilallah. Yang keduanya dalam Quran ni bicara tentang Allah Ta'ala apa? Tentang perintah-perintah Allah hak satu tadi tu. Daripada suruh kita semayanya, posanya, taat, zakatnya, apa segala mak nekah hak disuruh. Nah, hak ditegahnya itu dipanggil tauhid iradi khabar talabi. Itu mengesahkan Allah yang dikehendaki, yang dituntut. Itu maksud. Tu jadi tauhid ilmi khabari ni kalau kita mengaji kena hukum hakam, kena hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan.
Pas kita duk semaya pusarah posarah gapo zikir gapo semua sekali itu, itu orang panggil tauhid iradi talabi. Mengesahkan Allah Taala. Nah, yang dikehendaki dalam ibadat kita dan dituntut daripada Tuhan yang satu yang kita kenal tadi. Tu maka Quran tidak lari daripada tauhid. Dan jalanan Nabi, jalanan tauhid. Ad'u ila Allah ya ala basiratin ana wa manittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah itu. Nah, aku dan para pengikutku maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, bukanlah kami daripada mereka yang menyengutukan Allah. Nah, tidak mengesahkan Allah itu makna menyengutukan Allah. Nah, lagu mana nak mengesahkan Allah dari segi i'tiqadat kita? Nih bicaranya dalam perbahasan ilmu tauhid. Nah, itu dah. Apakah erti wahdaniyah? Ni balik bahasa baru ni, tarjemuh dia panggil naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebut wahdaniyah, Melayu artinya, arti wahdaniyah tu tadi keesaan Allah Taala. Ini terjemuh yang agak kurang menempati makna lagi. Nah, tu kalau kita nak terjemuh dengan tepat dengan makna hak dikehendak wahdaniyatu. Tadi kata dah tak ditakkidil mubalaghah. Maknanya erti wahdaniyah ni sangat satunya Allah. Sangat esanya Allah. Tok guru kita tak berani nak terjemah satu. Padahal boleh je nak terjemah satu. Tapi ada ilat dia. Kenapa kau tutup guru kita tak terjemah dengan satu? Karena satu-satu ni dia panggil muqabalah dengan adat, dia panggil membetuli ataupun menerima bagi adat bilangan. Betul tak? Satu sebelum daripada satu sif dia panggil kosong. Selepas daripada satu, dua, tiga, empat, lima, itu orang panggil muqabalah dengan adat, menerima bilangan. Kalau esa orang tak bilang, esa, dua, tiga. Nah, jadi esa tu menunjuk makna tunggal. Itu. Kalau so apa orang Kelantan bilang, wa ga pak mo nejuh pelelu. Tu cara Kelantan bilang. Yang ambil hak belakang-belakang. Nah, wa ga pak mo nejuh pelelu. Tapi dak esa tak ada terima bilang dah. Sebab tu terjemuh orang tutup guru kita dulu, wahdaniyah keesaan atau esa. Apa? Tak terima tak terima berbilai dah, tak terima bilangnya. Esa tak ada dah, dua, tiga, empat, itu agak boleh jadi bila gitu. Nah, itulah gitu. Keesaan ananya bersangatan esa Allah Taala. Apa sah? Hak ni dah hak Nabi kita bawa ja'a bit tauhidi faqad aradinu anit tauhidi. Nabi kita datang membawa tauhid yang sesungguhnya ketika itu sunyi agama daripada tauhid. Apa agama dia kata apa? Syirik. Nah, menyengutukan Allah. Nah, tidak mengesahkan Allah Taala. Yang nasia ni ada dua. Sama ada mulhid atau musyrik. Mulhid mana ilhad. Apa? Mengkosongkan Tuhan. Tak ada Tuhan tu. Etis dia panggil. Tuhan tak ada. Itu dia panggil mulhid. Mulhidun. Fok etis. Fok tak percaya Tuhan ada. Kalau Tuhan ada duduk mana? Nah, apa tak nampak depan mata kita? Tak ada. Allah ni jadi sendiri tabiat gitu dah. Itu mulhidun. Fok etis. Ada satu manusia lagi dia kata, tak terima Tuhan tu tak ada. Tahikmu berak tu tandamu ada duk berak situ Tapi oleh kerana mu seorang berak, tahik Musa. Nah, kalau 2 3 4 mesti banyaklah. Tidak Musa berak. Kalau gitu Tuhan ada pas banyak pula dah. Nah, banyak jutone Tuhan ada. Setengah agama tu jutone Tuhan. Nah, Tuhan dia jutone, banyak Tuhan dia. Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan nama tu Tuhan macam-macam jenis Tuhan. Tu orang panggil apa hak jenis gitu? Musyrik. Nah, menyengutu ke Tuhan. Maka di tengah-tengah itulah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang jaa bit tauhidi, datang membawa tauhid. Antara musyrik dengan mulhid, kita tu disuruh jadi muwahhid, orang yang mengesakan Allah pada pegangannya. Nah, orang panggil apa? Tauhid ilmi khabari. Pada perbuatan kita itu tauhid iradi talabi. Nah, itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bersangatan esa Allah Taala tu takluk semua sekali, keesaan, takluk pada kata keesaan. Bersangatan esa Allah Taala tu tanazzu' dia panggil. Tu takluk. Esa Allah Taala tu pada apa? Pada zat dan pada sifat, yakni pada segala sifat, dan pada af'al, yakni pada segala perbuatan Allah Ta'ala. Tengok. Jadi Tuhan bukan hanya pada zat, pada zat, pada segala sifat, dan pada segala perbuatan. Besar ni. Tak reti sini, tak reti habislah sifat ma'ani kagak. Lepas wahdaniyah, kita akan masuk sifat pertama daripada sifat ma'ani, dia panggil. Mana? Kudra. Dalam kitab ni bila kudra dulu. Sebab apa? Sebab kitab ni memang kitab ilmu akidah untuk kita orang awam. Nanti kita akan ceritalah. Kalau orang panggil ulama tu tasawuf, ya, orang ulama yang mencenderungkan diri dia kepada tasawuf, lalu dia karang juga kitab tauhid, maka dia akan bila sifat ma'ani yang pertama ialah ilmu. Tak ada, bukan semua ulama kalam ni tak ada mohir, tak ada mengarung dalam ilmu tasawuf. Ada seumpama Syekh Abil Barakat Imam Ahmad Ad-Dardiri, seorang ulama Al-Azharus Syarif, itu alim dalam ilmu kalam, tetapi melauk juga dalam ilmu tasawuf. Bahkan kata dia, inna nihayatat tauhidi hiya tasawufu, sesungguhnya nihayah, mana penghujung bagi ilmu tauhid itu ialah tasawuf. Wa faman lam yatasawwaf, dan barang siapa yang tidak bertasawuf, lam yadzuqit tauhid, nescaya dia tidak akan mengecapi tauhid tadi. Itu panggil tauhid sufi. Ada setengah guru kita marah tu. Ada setengah ustaz-ustaz kita yang marah istilah tauhid sufi. Mana tauhid sufi? Tauhid lah, sufi lah. Apa dok boleh tauhid sufi dok campur gaul gitu? Bukan. Mana tauhid sufi itu artinya ilmu tauhid ni juga yang mengaji asah. Kemudian bila dah orang panggil dia tahu tauhid ni sangat besar, teripung pada dua kalimah Islam. Wa yantawi fil kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami, meliputi seluruh apa yang telah dibahas dalam ilmu tauhid, uluhiyah, rububiyah, risalah dan nubuwat, samaiyah, khabariyah, ghaibiyah tadi itu. Serta hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi SAW yang tawi fi kilmatil islami, melengkapi pada kalimah Islam. Mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'aksiran min zikriha bil adabi, maka hendak memperbanyaklah olehmu menzikirkan la ilaha illallah tu serta dengan adab. Ni yang masuk tasawuf tu. Kena talqin daripada guru yang mursyid, yang arif, jangan gemersik, yang mursyid. Payah nak cari. Wallahi payah nak cari. Setakat ni hak hamba duk berjalan lah. Kira-kira orang panggil leke-leke hamba duk berjalan daripada Kelantan pergi ke petani, siapa ke Mesir klik balik duduk yuyah-yuyah gitu ni. Setakat ni tak jumpa lagi orang hak boleh ganti bagi diri hamba, orang lain lah. Bagi diri hamba hak boleh ganti kedudukan syekh di dalam hati hamba ni dengan guru hamba almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, orang panggil Pak Suhamid Gunung. Tak jumpa lagi setakat ni. Hampir-hampir kat sikit-sikit. Tok guru ada kita duduk mengaji lah, tapi duduk tani nak mari lah ni musim Covid ni. Tuan Guru Baba Muhammad Adnan Al-Fatani Al-Azhari, adalah orang panggil akhlak. Dia tu mirip-mirip. Ada tu tak jumpa. Hak ni syekh hamba tak gigi mana dah tu ni. Gigi tengok. Dia kurang boy ni. Payah nak jumpa.
Orang hak boleh betuk hati kita. Tu banyaklah masa duk mengaji mula kitab hikam tu, syarah Tuanku Pelamani juga. Benda hak duk serabut lah kepala otak supaya tahu jawab lah mengajar suruh. Nah, perut kita hak jahat ni perut kita berhingil lah ni. Bila ngaji dengan dia tu boleh jeri, kira. Boleh pecah. Boleh tubik air mata. Tapi tak hafal lah. Allah tak hafal lah lagu tu. Tu makan lain tu tinggi dah tu. Nah, tapi boleh. Wah, mari sangat tubik dengan air mata boleh. Tak ada lagi lah Tok Guru boleh pecah lagu tu perut kita tak ada. Nah, tu Syekhul Mursyid. Talqin daripada dia, tapi dia bukan jenis tu. Bukan jenis mana nak ambil tarekat ke mari. Bertarekatlah, saya lah syekh. Tidak gitu dia. Orang nak mari ambil tarekat ke apa kata ngaji dulu. Cuba ceteh orang nak dengar. Dia tahu kalau orang tu baca Bismillah tak tapak tu. Bismillah. Siap. Dia suruh betul syariat dulu, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ngaji tauhid, ngaji fiqh, dia suruh gitu. Baca Quran ya tu. Bismillah tak tapak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak tapak tu. Lagu tu mu duk sekat situ lah. Orang menjalani tarekah ni nak riyadhah mujahadah hati dia tu usulu ilallah, hati wisapa ke Tuhan. Lagu mana mu sebut Tuhan tak betul, jangan ke makna sebut tak betul dah kok mana. Tu je gitu yang mengawali dia. Kerana Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru pun gitu juga, dia tak sempat ambil tarekah Ahmadiyah, dia ambil tarekah Ahmadiyah. Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ni mengaji dengan Sayyidi Syafi'i Mekah, Syekhut Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi Tok Guru kita almarhum Tok Guru Pak Suhamid Gunung tak sempat talqin daripada guru dia Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Lepas tu dia sempat ambil Tariqah Ahmadiyah ni dengan Tok Guru Haji Ahmad Sijang ke Sidang. Di Negeri Sembilan. Murid bongsu Sayyidi Syafi'i Mekah. Hampir-hampir tua dah, hampir-hampir sakit dah dia. Ada buku dikeluar oleh majlis Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Datuk Haji Ahmad Sijang ke Sidang, dia tukar semua nama, Sidang ke Sijang gitu rasa. Tu sempat talqin tarekat Ahmadiyah tu daripada Tok Guru kita tu pergi ke Sidi Syafi'i Mekah, Tok Syafi'i Mekah boleh panggil, Tok Syafi'i Kedah boleh panggil. Dia tak ada talqin kepada orang lain, tak ada, dia suruh mengaji. Tarekah kita tarekah ngaji. Tu apa ya jenis tak ada dakwah dakwi. Tak ada dakwah dakwi, cium tangan pun tak ada gini pelepuk tak ada gitu. Dia ni sangat tawadhu. Payah buat hijau rumah ke apa buat sendiri, tak ada kemegahan, tak ada kebesaran. Tapi karamah masya-Allah banyaklah depan mata kita, banyak. Mula-mula mau ngaji tu dia puasa 11 hari, isniqami. Lama-lama dia puasa Nabi Daud 11 hari. Lama-kelamaan puasa tiap-tiap hari, menaikkan hari puasa je tak puasa. Jadi kalau orang nak jemput pergi kenduri kahwin ke apa, nak orang kapun naklah berkat Tok Guru ni mari hadir ke majlis, terpaksa kena buat kenduri malam. Malam tu pun habis kelah baru pergi. Contoh masuk maghrib dia buka puasa dulu. Sudah buka puasa gapo anak murid amat dah tunggu betul balasan ni. Dia turun tu pakat bangun salam. Siapa-siapa ya semaya sunat dulu. Sudah semaya sunat barulah qomat, semaya Jumaat maghrib. Sudah semaya Jumaat maghrib, wiridnya panjang lagi pada ambo tadi. Sudah tu semaya sunat pula. Ba'diyah. Lepas tu barulah mengajar. Qala al-musanni, Allahu akbar, insya' dah. Istiqamah mengajar tu 2 jam. Dengan tua-tua dia tu 2 jam. Tak kurang pada 2 jam. Tu Tok Guru. Sudah tak ada macam kita. Qomat lewat tak ada. Azhar dulu. Semaya sunat pula qabliyah. Lepas tu semaya isyak. Lepas tu wirid pendek sikit pada hak kita baca lepas maghrib. Gitu. Sudah pukul apa? Pukul 11. Kalau ada jemputan kenduri baru lagi. Pukul 11 orang kapal tunggu. Mana Tok Guru tu je tak cara ya istiqamah. Tu keramat tu. Al istiqamatu khairun min alfil karamati. Satu hijab istiqamah tu lebih baik daripada 1000 keramat. Sehingga sebelah orang rumah dia, sebelah maksunya, khabar dengan pondok Sungai Durian. Ada kematian, apa tak ingat dah ketika tu. Dia minta cuti anak murid ni sambil menangis. Dia minta cuti anak murid nak tutup kelas.
minggu depan kan ada tahlil. Dia menangis. Karena dia tak pernah pun cuti ngajar. Ngajar setak daripada almarhum tu ayah Zik, tak ayah apa je cerita. Setak almarhum tu ayah Zik, ayah apa bagi izin untuk mengajar, dia pesan jangan cuti, istiqamah mengajar. Sekarang dia tak pernah. Tak pernah cuti. Kenapa dia boleh boleh taat perintah ayah Zik, ayah apa pengasas pondok Pasir Tumbuh? Sebab ketika dia mengaji pun dia istiqamah. Mak sakit nak meninggal ni, banjir boh kat ni, banjir boh kat ni. Banjir masa tu Kelantan banjir. Sedang molek tok guru, kelas tok guru Haji Abdul Rahman Wakar Baru tu. Papah taraduk hati dia nak tunggu mak sakit ni. Nazak sakit nak mati. Kau nak pergi ngaji. Kalau pergi ngaji mak meninggal sudah. Kalau tunggu mak meninggal tinggal ngaji. Rugi pula situ. Lah sekali mak dia pun wali nak ayat weh ni. Tengok. Orang nak jadi wali ni mak pok tu dah wali. Mak dia bisik telinga mik. Kalau mu tunggu mak mati ke? Tapi kalau mu tinggal ngaji hari ni tok guru tak boleh dah gapo yang mengajar hari ni. Mu rugi pas bila-bila. Mu pergi ngaji. Tak usah tunggu aku. Ni kitab. Sipai bubuh dalam kain junjung kau banjir ni. Daripada bacok gunung tu pergi pas ke Wakar Baru jauh ngaji. Itu istiqamah lagu tu daripada mengaji, jadilah dia mengajar pun istiqamah. Payah nak boleh lagu tu. Itulah almarhum Sayyidi guru hamba tuan guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Itu. Itu teh. Gua nak pergi pas kota Sahau pula ni pening dah apa. Baik, jadi esa Allah bersangatan esa Tuhan tu pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan, pada af'al mana pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Kalau gitu apa makna esa Allah Ta'ala pada zat? Tengok. Dan makna, dan tu orang panggil wawu istiqnaf. Wawu istiqnaf bayani, nak menyatakan orang panggil apa makna keesaan atau bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat. Nak hurai satu persatu. Tak dia sebut dulu secara ijma'. Wahdaniyah ni maknanya keesaan atau bersangatan esa Allah Ta'ala. Sangat-sangat esa Tuhan itu pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan. Lagu mana sangat esa pada zat? Ni nak menyata. Dan bermula maknanya makna esa bersangatan satu, bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat ialah bahawa Allah Ta'ala itu tiada zatnya, Allah bersusun daripada dua, yakni dua zat, dua juzuk atau lebih, yakni atau lebih daripada dua zat atau dua juzuk. Zat itu makna juzuk dah. Tuh. Atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Ni kena tambah ni so. Tak ada lagi tak. Tuh. Makna pertama sangat sa Tuhan pada zat ialah zat Tuhan tu tidak tersusun daripada dua zat, mana dua juzuk atau lebih daripada dua juzuk. Atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Orang panggil apa? Jauha fardin, jauha firi. Tuh. Kita. So dak kita. So dak. Ambo so ke banyak ambo ni? Ada berapa? Dia ambo. So. Tapi makna so ambo, satu ambo ni tersusun zat ambo ni daripada beberapa juzuk yang sangat banyak. Tu banyak juzuk. Nak boleh jadi setubuh, kerangka seperti ini tersusun daripada berapa ribu juzuk, berapa juta juzuk ni. Juzuk. Jadilah lagu ni. Maka so lagu ni di ilmu tauhid bukan so. Itu ni. Bukan so apa? Dah tersusun daripada dua juzuk atau lebih. Takutnya kita faham, kalau gitu Tuhan halus kecil sangat Tuhan. Dah dua juzuk atau lebih dah. Mana juzuk lah halus. So juzuk pun dah. Kerana Tuhan bukan berjuzuk. Kerana zat Tuhan bukan berjisim. Hak tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh khisi.
dia panggil jauha fardin, halus sangat. Dak. Kamu kata Tuhan makhluk halus. Ha sini. Sini hok ada modok kata Tuhan makhluk halus duduk ngaji tauhid ni. Ni. Ada itu siapa dia duk viral video dalam YouTube, dalam Facebook. Nah, dia kata Tuhan ni sebenarnya Tuhan ni seperti hantu kok, seperti ni makhluk halus dia kata. Halus Tuhan ni. Halus kecil sangat ni. Gitu halus kan. Beratnya cakap Tuhan ni makhluk halus ni kata ni. Ha ni dah kali tak faham ni. Itu ni. Dia baca sendiri barangkali. Dia beli buku kitab Faridah dia baca sendiri. Oh, makna Tuhan pada zat ialah bahawa Allah Taala itu tiada zatnya, zat Allah bersusun daripada dua zat, dua juzuk atau lebih. Maknanya zat Tuhan tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih. Lebih tak usah kira lah. 3 ke 4, 5 ke sejuta. Tu orang panggil lebih belaka pada dua tu. Maknanya zat Tuhan sejuzuk je. Oh, halus lah Tuhan ni. Kecil sangat. Tu panggil makhluk halus. Gitu. Tu bahaya tu baca sendiri. Nah, sebab itunya kata ulama, man akhaza ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awhamu. Barang siapa yang ambil ilmu tauhid, ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa satu irsyad daripada guru, tak ada mengaji langsung. Semata-mata kitab, ya beli buku, ya baca keken daripada sini, bla-bla tengok Netflix dengan industri bla-bla apa, baca sikit. Dakhalat fi qalbihi al-awham. Masuk dalam perut pedal dia tu oleh segala sengko-sengko. Itu bahaya tu. Tu tak boleh. Tengok kalau baca sendiri. Mana dia ayat? Hak ambil syarah kat situ. Kena tambah daripada tok guru. Itu. Bukan syekh tak ayat kerana syekh tak tahu. Tapi syekh sengaja nak suruh tok guru sendiri hak hurai kepada murid. Nak kau tok guru tu ngaji tak ngaji pasti dia akan ayat lagu tu. Mana apa esa Allah Taala pada zat yang pertama? Zat Tuhan tidak tersusun daripada 2 juzuk atau lebih. Patut sejuzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik pun tidak. Karena zat Tuhan bukan jauha fardin. Begitu. Tu. Lama ya katuk kau ni. Bersalahan kebanyakan makhluk. Tengok, apa dia buat main kebanyakan? Sebab ada juzuk, ada juga makhluk tidak tersusun daripada dua juzuk. Mana? Tadi jauha fardin. Halus kat dia tu. Hak halus. Sekira-kira kalau kita nak letak pisau tu, mata pisau tu tak teluh. Tak teluh nak belah dua tak boleh. Nak kerak dua tak boleh. Nak kerisik pun tak boleh. Buat apa? Tak ada tebal, tak ada besar, tak ada panjang. Halus sangat-sangat. Maka hak halus sangat-sangat lagu tu 1 juzuk. Maka Tuhan takutnya kita kata Tuhan sejuzuk halus itu. Sebab tu tak jumpa Tuhan duk mana? Kecil halus dia. Hei, bukan. Tuhan tidak berjuzuk tubuh dia. Zat dia tu tidak berjuzuk kerana zat dia bukan tubuh. Itu. Hak jenis tubuh tu hak berjuzuk. Macam kita bertubuh lah. Bertubuh, bergemagar dia panggil, bertubuh. Bertokor, bergemagar, bertubuh. Berjuzuk ni. Jadi seekor lembu tadi itu, kita boleh cekera. Cekera ni bukan kera, bukan beruk. Cekera tu mana teka. Boleh cekera. Ada ni, boleh teka berapa kilo daging dia. Dah. Itu dia panggil apa tu? Kamuttasil. Depan tu nak ayat. Dengar dah. Bersalahan tak serupa maknanya akan kebanyakan makhluk, yakni akan kebanyakan zat makhluk. Lagu mana tak serupa? Ni tafriq pada kata bersalahan. Tinggal maka sebutir kena bubuh. Kitab Jawi tak ada maka tu. Kalau kita cetakan ni kena bubuh maka dah, dia tinggal. Maka bersusun. Kena bunyi gitu. Sebab apa? Sebab maka tu terjemuh daripada Arab fa tu orang panggil tafriq pada kata bersalahan, nak mencabar ke masalah daripada bersalahan tadi. Gitu. Lagu mana bersalahan mana tak serupa akan kebanyakan zat makhluk. Lagu mana? Maka bersusun ia zat makhluk. Bersusun ia zat makhluk daripada beberapa banyak zat, yakni daripada beberapa banyak juzuk, iaitu beberapa banyak zat
segala juzuknya. Tu. Sebab tu hamba sebut zat tadi itu dengan makna juzuk. Ni zat tangan. Lepas tu nak jadi tangan ni berapa juzuk ni? Ni urat-urat daging hok berkapuh dalam ni. Sum-sum tulang berapa semua ni berkapuh ni berapa juzuk? Berapa juzuk? Biasa makan soto ke? Ayah tengok ayah ke mana? Ayah cari. Tu ni. Berapa juzuk tu? Hok daripada cari tu lagi boleh lagi tu. Juzuk lagi tu. Juzuk. Atau orang panggil terkapuh daripada beberapa banyak juzuk. Dan bersusun ini. Mana? Bersusun daripada 2 juzuk atau lebih ni. Dinamakan dia bersusun kam muttasil pada zat. Ni ada yang mau marah ngaji sifat 20 apa duk kang ni kata. Sakit kang ya. Kam muttasil pada zat. Kam artinya beberapa bilangan. Ni orang panggil kam sini kam istilahi dia panggil, bukan kam khabari atau kam istifhamiyah, bukan kam khabariyah, bukan. Tu kam tu kalau kita tanya bagi orang Arab kan, bikam dah. Berapa harga ni? Itu dia panggil kam istifhamiyah. Tu ataupun kam min fi'atin ghalabat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tu Tuhan kata kam min fi'atin, berapa banyak puak yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kam juga tu. Kam itu orang panggil kam khabariyah. Di sini dia panggil kam istilahi. Kam yang dijadikan istilah dalam panggilan ilmu tauhid. Apa? Berapa bilangan juzuk muttasil. Muttasil maknanya ittisal, yang berhubung, menyatu, bersambung. Itu pada satu zat. Pada satu zat. Tu satu pen. Demo ada berapa pen? Pinjam so? Kawan ada so. Satu juga. Masya Allah. Pen awak tu kau so. Ada sifat wahdaniyah ke? Hei, bongok apa mung? Pen ni walaupun satu, tapi nak jadi satu lagu ni berapa juzuk dia berkapuh bersusun ni sampai jadi satu lagu ni. Berapa juzuk ni? Kam muttasil dia panggil. Berapa juzuk-juzuk yang tersusun pada satu zat pen. Satu lagu ni tidak dipanggil satu pada Allah Ta'ala. Tu faham molek. Jangan kita tergambar kata Tuhan so berkapuh habis dengan tangan, dengan kepala, dengan kaki, dengan muka, cukup lekat sekujur tubuh badan. Siap. Kalau gitu kita tu bukan sembah Tuhan. Pas sembah ke apa? Sembah berhala yang ditakhayul, yang dikhoyalkan dalam kepala otak kita. Apa beza kita dengan hak di Tai Pusam, di Batu Keh tu? Tak ada beza, cuma hak kita gaib dalam kepala otak kita, hak demo tu zahir dah atas di Batu Keh sana. Gitu jelah beza dia. Ingat baik tu. Tak kena ke Tuhan sungguh tu kalau duk khayal lagu tu Tuhan. Ada kepala, ada kaki, tubuh badan besar dia Tuhan, ya Allah, khayal dalam kepala otak. Aku sembah tu tak kena ke Tuhan sungguh. Bapa, kalau so lagu tu bukan so hak muduk khayal Tuhan ada tangan, ada kaki, berkapuh, itu bermakna zat Tuhan hak muduk khayal tadi tu tersusun daripada beberapa bilangan juzuk yang berkapuh bersatu pada zat dia yang satu. Panggil kam muttasil pada zat. Sedangkan Allah Ta'ala bersangatan esa ia pada zat dengan makna apa? Zat Tuhan tu tak tersusun daripada 2 juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Gitu. Mana zat Tuhan tidak berjuzuk, walau satu juzuk. Jangan kata 2 atau lebih. Sebab apa? Sebab ternafi di zat Tuhan kam muttasil pada zat. Beberapa bilangan yang berhubung pada satu zat Tuhan. Tu kam muttasil ni payah nak faham sikit. Kalau selagi kam munfasil senang nak faham. Makna apa? Bersangatan esa Tuhan yang kedua. Yang ni tak ada zat nak cukup dua dengan Tuhan serupa dengan zat Tuhan. Tu senang.
Hok ni hok payah ni, kamu tasir ni hok payah. Nah, sebab apa? Sebab kepala otak kita duk pehel satu tu supaya kita pehel kita satu. Nah, ada berapa cawe? Satu. Ada berapa meja? Satu. Ada berapa ustaz? Satu. Ada berapa Tok Bilal? Satu. Ada berapa masjid Jami' Petaling? Satu. Oh. Satu. Tuhan ada berapa? Satu. Lebih kurang tu. Satu tu satu sama. Makna beza Satu kita makhluk terima kan muttasil pada tubuh kita. Gitu. Satu yang kita i'tikad pada zat Allah Ta'ala ternafikan muttasil pada zat dia. Dah gitu. Nampak tak? Tu. Jadi yang duk khayal dalam kepala otak kita bila kita akad takbir Allah Akbar maya kata, zat Tuhan ni so dengan kaki, dengan tangan, dengan lengan, dengan betih, dengan perut, dengan kepala. Kalau duk khayal lagu tu artinya kita sedang menyembah berhala. Berhala mana? Hak kita khayal, takhayul di dalam kepala otak kita. Nah, maka tak kena ke Tuhan ngoti hak kita sembah tu. Apa boleh khayal lagu tu? Sebab iktikad kita tu lagu tu dah. Tuhan ada kaki, ada tangan dengan mana anggota tubuh badan. Apa tak? Tu lagu tu. Maka kita tak ada mari khayal lagu tu. Dah. Apa? Dah zat Tuhan bukan berjisim berjiring. Bukan berjirim berjising. Bukan jauh hafirik. Artinya zat Tuhan tidak berjuzuk. Satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik pun tidak. Dua juzuk atau lebih apatah lagi. Maka ternafi di zat Allah Ta'ala kam muttasil pada zat. Apa kam muttasil pada zat? Berapa bilangan juzuk yang berhubung pada satu zat yang sama. Itu dipanggil kam muttasil pada zat. Itu. Lembu, dia ada berapa lembu kan? Awal ada seekor, ada so, ada seekor, ada so. Ada wadah niat ke kan? Kita pun kita tengok lembu tu. Gemuk sangat lembu demo. Ni berapa ratus kilo boleh ni. Apa kita kata gitu? Sebab di tubuh lembu tadi ada beberapa juzuk daging yang tersusun, bersambung, berkapuh pada tubuh seekor lembu. Gitu Kita kerak tak lagi? Tak lagi. Kita silau baru. Kita silau dalam kepala otak kita. Boleh tahu dah. Boleh ni berapa ratus kilo ni. Kat 200 kilo gemuk ini. Contoh. Apa tu? Sebab tubuh dia tu ada beberapa juzuk daging. Itu dia panggil. Beberapa juzuk daging. Maknanya kam mutas kam. Beberapa juzuk daging. Yang berkapuh, yang bersambung, yang berhubung pada tubuh, pada satu tubuh lembu. Artinya satu lembu tadi terima kam muttasil pada zat. Terima beberapa juzuk daging yang berhubung pada satu tubuh lembu yang seekor tadi. Maka satu lagu tu satu lembu tu. Tu jawab gitu. Kalau orang kata Tuhan ada apa? Tuhan ada so. So Tuhan lagu mana? Lah so tubuh dia lah, ada kaki, ada langit, ada. Kalau dia kata lagi tu so lembu tu bukan so Tuhan tu. So lembu, so beruk, so kera lagu tu. So Tuhan bukan lagu tu dah. So Tuhan ternafikan muttasil pada zat. Habis situ. Dan bahawasanya ni ataf pada kata bahawasa Allah Ta'ala. Ini makna kedua. Dia ada dua makna belaka. Melainkan pada esa Allah pada segala af'al khilaf ulama. Ada setengah kata satu makna saja. Mana? Ternafikan munfasil. Kata setengah boleh juga ditasawur, digambarkan ternafikan muttasil pada af'al. Tapi payah sikit nak faham hak tu. Dah. Jadi kita sambung semula pula. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang menduai ia Allah menduai ia menduai ia tu ia Allah tak kena tu semula. Mana marjik domir dia tu? Ya Jawi ni bulat titik 5. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang menduai. Tak ada ia lah tu yang menduai. Ya Hamzah tu sepatut duduk bawah gitu.
Tiada menduai baginya bagi Allah. Gitu dah. Bukan mendua ia. Bukan gitu. Salah baca tu. Kalau kita baca gitu. Menduai baginya. Itu lagu tu baca. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung semula pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, sebagai orang panggil apa, penerangan lah sikit. Pada bulan lepas tu kita sebut dah kan, kos untuk bersihkan tanah, hutan serta tanah bukit nak jadi sama rata molek tu 50,000 tu kan. Ingat dah? Kau tak ingat dah ni? Jadi 50,000 tu kita ada baki lagi 15,000 lagi ni. Tak cukup. Yang kita kena bayar pada akhir bulan ni 31 ni. Tak lama dah ni. Ni hari Isnin. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Ada 8 hari lagi nak sampai ke hari Isnin. Baki lagi ada 15,000. Kita 20,000 kita bayar dah. Bayar dah 20,000. Sekarang ni duk buat projek dah tu. Duk tengah tebah-tebah dalam 3 hari ni siap dah tu. Orang panggil tebah hutan belakang tu. Boleh tengok dalam Facebook abang ada update gambar dengan Ustaz Bukhari pun ada cakap ada tu ni. Jadi abang mintanya pakat-pakat sapalah. Sikit sore. Kalau boleh hok bawa dah 15,000 lah poket ni, pakai masuk selalu 15,000 dah tabung ni. Jangan letak 15 riyal, 15 ringgit tak cukup. Boh 15,000 lalu. Ada ni hok bawa ni. Ya susuk kot dalam spender mana. Rugilah kalau terbakar rumah habis duit 15,000. Jadi mudah-mudahannya sebelum hari Senin ni kita dapat dah kumpul sampai cukup 50,000 insya-Allah. Jadi kalau dah rata dah, orang panggil dah buat lokal dah apa semua-semua, insya-Allah lah kita doa-doa ke orang panggil pondok kita tu boleh dimulakan pembinaannya pada bulan 3. Bulan 3 lah insya-Allah. Bulan 2 ni mungkin orang panggil sibuk nak buat urusan apa orang panggil urusan untuk dapat ke elektrik, air, nak masuk elektrik kan, nak bina tu kena ada air, nak ada elektrik. Waktu nak dapat ke orang panggil izin membangun tu sah. Mau buat kena sita tak dapat pasal. Jadi kita targetnya insya-Allah lah, kalau tidak ada arah melintas, ongkosnya ada pak ni. Kalau ongkosnya tak ada tak boleh jalan juga kejap ya. Bulan 3 ni insya-Allah lah. Mudah-mudahan doa lah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.